So kita continue revision kita, ulang kaji kita. Malam ni kita masuk tajuk 3 iaitu formula dan persamaan kimia. Okey. So kita pergi satu-satu soalan ini. Sebagai tambahan lah, kalau soalan cikgu bagi ni tak cukup, jadi awak dah ada modul untuk tambah Jadi sementara tunggu pelajar-pelajar yang lain dah dapat terima semua modul, okey, kita terpaksa buat dengan cara macam ni lah. Yang mana ada kemudahan print tu print yang mana tak ada kemudahan print tu awak boleh salin lah. Cikgu rasa soalan pun tak banyak sangat. Okey. So jadual 1 menunjukkan formula molekul bagi 2 sebatian karbon. Okey, dia bagi kat sini sebatian karbon. Kita belajar tajuk sebatian karbon ini tingkatan 5 kan dalam tajuk sebatian karbon. Tetapi dia boleh masuk juga dalam formula dan persamaan kimia sebab setiap tajuk kita belajar berkenaan dengan formula molekul ataupun formula ion. Okey. Jadi di sini formula molekul. Dia kata molekul ni apa? Sebab sebatian karbon ni dia adalah sebatian kovalen. Okey. Sebatian kovalen. Oh, pakai itu. Kovalen. Okey, kovalen. Okey, so bila kovalen maka kovalen jenis zarahnya adalah molekul. Okey. Jadi di sini dia bagi formula molekul yang ni C4H8 yang ni C5H12. So soalan dia apakah formula AM bagi sebatian Q? Sebatian Q ni bila dia kata C5H12 maka kita tengok 5 ni kan. Okey, 5 ni 5. Hak ni 10. Mana 10 ni adalah 2 kali 5 tambah dengan 2. Maknanya daripada sini kita tahu formula AM-nya adalah CnH2n plus 2. Hak ni pula kalau kita tengok dia C4H8, dia seolah-olah daripada nak dapat 8 ni adalah 4 kali dengan 2. Seolah-olah formula AM-nya adalah CnH2n. Okey. Jadi daripada sini kita tahu kalau CnH2n maka P ni adalah alkina. Q ni adalah alkana. Okey. Alkana ni kalau kita nak relate dengan yang kita belajar tajuk sebatian karbon, alkana dengan alkina ni kita panggil siri homolog. Ni secara tak langsung cikgu cover juga walaupun kita di bawah tajuk formula kimia dan formula dan persamaan kimia, tetapi cikgu cover juga siri homolog. Bila kita jumpa kita relate dengan tajuk sebatian karbon yang kita belajar. Okey. Jadi di sini bila C sama dengan 4, okey, dia punya siri homolog dia alkina, maka P ni namanya adalah butina. Hak ni pula C5, kemudian dia kumpulan ana, maka C5 pen ana, letak ana kat belakang pen tanah. Tu nama lah bagi sebatian ini. Okey. So kita ulang tajuk sebatian karbon. So bila kita ulang lagu tu masa kita belajar, maka dia akan jadi lebih senang lah bagi awak untuk ingat, untuk panggil dia, mari. Telitah mari selalu untuk kita jawab periksa. So apakah formula AM bagi sebatian Q? Jadi formula AM ambil yang ni lah. Ni kita panggil formula AM iaitu CnH2n plus 2. Okey. So nyatakan nisbah teringkas bagi atom unsur yang terdapat dalam sebatian P. P ni kita ambil C4H8. Okey. Jadi nisbah teringkas atom unsur yang terdapat dalam sebatian P. So nisbah teringkas C dengan H. Okey. 4 dengan 8 ni kita boleh kecil dengan CP. 4 dah. Jadi 1 sini 2. Maka dia punya ratio dia adalah C. Okey, H rasionya adalah 1:2. Rasionya adalah 1:2. Dia kata nisbah teringkas bagi atom unsur yang terdapat dalam sebatian P. Atom unsur ni berapa dia? C dengan H. So berapa nisbah dia? 1:2. Okey. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan Cikgu. Ya.
Ya. Kalau nisbah tu kan, kalau kita tulis CH2 salah lah. Kena tulis bentuk nisbah. Dia kata nisbah tu. Nyatakan nisbah. Ah, CH2 tu kalau dia kata formula empirics. okey cikgu. Kalau dia kata formula empirics, kita jawab CH2. Kalau dia kata nisbah teringkas tu, maknanya C berapa, H berapa. Tu nisbah lah. Okey, ni. Okey, kemudian kita kata soalan dia lagi, lukis formula struktur bagi sebatian P. So, formula struktur bagi sebatian P, tengok dia relate dengan tajuk dia sebatian karbon kan. Okey, so bila dia suruh awak lukis formula struktur bagi sebatian P, P tu C4H8. So, bila C4H8, so dia tak royak gapo-gapo sini. So, bila dia tak royak gapo-gapo sini, C4H8 ni kita consider ikatan double duduk di karbon nombor 1 lah. Okey, so dia tak kata siri homolog nama apa tu IUPAC, nama IUPAC dia tak royak gapo-gapo, maka kita consider dia adalah butina. Butina tu kita letak ikatan double duduk di karbon nombor 1. Okey, ni formula struktur bagi sebatian P. Okey. So kita pergi seterusnya. Rajah 1 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji kesan haba ke atas zinc karbonat. Okey, kesan haba ke atas zinc karbonat. Okey. Untuk kesan haba ni kita belajar kesan haba terhadap garam. Kita buat ulang kaji sikit ni. Okey. Kesan haba terhadap garam ni awak belajar, yang pertama belajar tentang garam karbonat. Bila kita panah, dia akan hasilkan logam oksida dengan gas karbon dioksida. Yang kedua, kita belajar tentang garam nitrat. Ini kena duduk dalam kepala ni. Okey, so bila kita panah dia akan menghasilkan logam oksida, gas nitrogen dioksida dengan gas oksigen kan. Okey. Jadi daripada sini apa yang kita boleh dapat lagi, kita waktu bake. Okey. Kenapa kita waktu bake? Sebab kita nak panggil dia biar duduk gelewat dalam kepala otak kita. Jadi kita telitah dia mari. Okey, hak ni kita kena tahu gapo dia, warna dia adalah perang. Okey. Hak ni kita kena tahu. Okey, tahu gapo dia? Dia mengeruhkan air kapur. Okey, air kapur. Okey, lepas tu kita kena tahu gapo lagi? Tahu dari segi logam oksida, dari segi warna dia. Warna dia apa dia? Kalau ZNO, warna dia kuning. Okey, bila panas, lepas tu putih apabila sejuk. Okey, tulis acak-acak tak apa sebab kita dalam proses nak mengingat. Okey, kalau PBO lagu mana pula? PBO warna dia perang ketika panas. Okey, kemudian kuning apabila sejuk. Lepas tu, satu lagi perlu tahu CuO. CuO ni warna dia hitam. Ni adalah familiar. Okey, oksida logam yang perlu tahu. Hok lain-lain warna dia putih. Okey. Jadi di sini bila kita tengok Zn karbonat. Bila kita panah. Okey, jadi bila zinc karbonat dia panah, kita pun ingat balik. Ingat apa dia? Kesan haba terhadap garam karbonat. Jadi bila garam karbonat kita panah, contohnya zinc karbonat, hasilnya adalah logam oksida, iaitu X ini adalah PBO, manakala Y ini adalah CO2. Bila gas karbon dioksida ini masuk ke dalam air kapur, so awak akan nampak di sini air kapur menjadi keruh. Okey, bila air kapur menjadi keruh, maknanya ada tindak balas berlaku kat situ. So, apa tindak balasnya? Okey, jadi maknanya kat sini, gas karbon dioksida ini, pensel punya jadi, cikgu tak guna dia jadi habis. Sekejap ya.
bateri belakang. Kau habis bateri. Telefon tak ada bateri. iPhone tak ada bateri. iPad tak ada bateri. Pencil tak ada bateri. Okey. Cikgu, Ya. berapa Apa dia? X tu jadi plumbum oksida? Oh, awak. Sepatutnya gambar dia. Zinc oksida bukan? Zinc oksida. Okey. Siapa dia tu? Siapa dia tu Aliabat. guru tu? Alia Bat. Okey, sorry Alia. Okey, betul lah tu. Orang lain terima seadanya ke? Okey, cikgu tak perasan Habis bateri belakang ni cikgu. Cikgu tak, hari ni cikgu tak buka nah iPad, tak buka nah apa tu pensel, tak tahu punya habis bateri belakang. Okey, so jadi okey betul dah tu ZNO ni. Bila kita kata ZNO hasilnya X tu, kenapa X kita kata ZNO? Kenapa Y kita kata gas karbon dioksida? Kenapa? Sebab XY dia tak ayat gapo. Jadi kenapa kita letak ZNO dekat XY tu gas karbon dioksida? Kenapa? Siapa nak jawab? Kenapa? Ha? Apa? Sebab Jawablah. dalam kurungan tu X sebahagian Y gas. Okey. Siapa tu? Dia. Ya, betul. Sebab di sini nampak tak dalam kurungan ni dia letak gas. So bila gas maknanya karbon dioksida lah Y. Dalam kurungan kat sini S itu refer kepada solid. Kalau solid tu X itu adalah logam oksida PbO. Jadi di sini cikgu nak continue tadi Nak continue tadi air kapur menjadi keruh. Bila air kapur menjadi keruh maknanya ada tindak balas kimia di situ. Macam mana tindak balas kimianya? Bila gas karbon dioksida dibebaskan oleh pemanasan zinc karbonat, dia pun masuk dalam air kapur. Air kapur ni apa dia? Air kapur ni adalah kalsium hidroksida. Jadi, dua-dua bahan ini bertindak balas. Bila bertindak balas, dia akan menghasilkan kalsium karbonat dengan H2O. Kalsium karbonat dengan H2O. Jadi apa yang kita tahu tentang kalsium karbonat? Apa yang tahu tentang kalsium karbonat? Okey, apa yang tahu tentang kalsium karbonat ni? Ya, Apa batu yang kapur. kalsium karbonat, apa yang tahu tentang kalsium karbonat? Garam tak larut. Garam tak larut. Garam tak larut. Warna apa dia? Warna putih. Tu yang kita nampak keruh tu. Keruh tu maknanya ada putih-putih kalsium karbonat yang tak larut. Tu kita nampak air kapur menjadi keruh. Apa keruh? Sebab ada kalsium karbonat. Okey, ada kalsium karbonat. Kalsium karbonat yang terbentuk. Okey, selesai. Okey. Kita pergi kepada jawapan kepada soalan. Okey. Soalan kata nama. Hok ni aku tengok molek ni. Okey, tengok molek. Bila soalan kata nama, dia tak nak formula kimia, dia nak nama. Namakan baki X dan gas Y. Nama. So, kita pun tulislah. Baki X adalah ZINKOKSIDA. Lepas tu kita ada gas Y adalah gas karbon dioksida. Jadi bila dia tanya awak nama, maka kita kena tulis nama. Jadi kalau kita tulis formula, salah. Okey, tu beringat benar Okey, ni beringat benar sebab ni ramai pelajar tahu tetapi kadang-kadang dia careless jadi dia tak boleh dapat markah. Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, sini tak ada soalan nak tanya jadi bila kita jawab soalan apa semua, cikgu nak ginilah awak tulis. Okey, dekat soalan itu supaya bila dekat nak periksa ni kita boleh buka soalan yang kita dah buat. Okey, kita dah dah buat nota daripada soalan. So secara tak langsung bila kita buka soalan ada info pada soalan tersebut.
Okey, kalau kita nak buka buku tebal-tebal, nak periksa tu kita tak tahu nak jamuh mana sebab tebal sangat. Tapi bila soalan ni lengkap dengan jawapan dia, lengkap dengan penerangan dia, so itu sebagai nota. Lagi senang lah cikgu kat rasa untuk awak study. Okey, apa tu soalan yang awak dah complete info dalam dia gini. Okey. Dan untuk pengetahuan awak, periksa September ini kita ikut format SPM sebenar cuma kita tak ada ujian amali. Maknanya paper 1 ada 40 markah, paper 2 ada sebelah. Jadi kena sedialah dengan data sebelum periksa. Sebabnya cikgu tak buat dalam Google Form sebab cikgu tahu ada yang tak boleh nak buka. Jadi cikgu akan bagi soalan dalam bentuk PDF, maka awak buka PDF tersebut. Kalau soalan objektif tulis dekat kertas A, B, C, D sampai 40 tu, lepas tu snap hantar kat cikgu lah. Okey, tu cikgu nak ayat awal dalam otak awak soalan periksa lagu ni. Sebab apa? Sebab ni mungkin last kita periksa sebelum awak hadapi trial. Jadi trial soalan ikut format SPM dah. Jadi kalau cikgu tak biasakan awak dengan format SPM, takut pergi ke soalan trial nanti awak terkejut soalan tu banyak kerana. Okey. So kita continue. Tak ada soalan nak tanya ni kan? Kita pun continue lah soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya ditanya, nyatakan warna bagi-bagi X. Okey, warna bagi-bagi X. Okey, warna bagi-bagi X. Mana kita nak tulis? Kita nak tulis itulah. Kuning bila panas, putih apabila sejuk. Sebab apa? Sebab baki X ini adalah ZNO. So di sini kita nak jawab kepada dia warna. Kita boleh kata kat sini kuning. Semasa panas, okey, putih apabila sejuk. Okey, selesai. So kita continue soalan seterusnya. Hitung isi padu gas Y yang dihasilkan apabila 6 gram zinc karbonat dipanaskan pada keadaan bilik. Siapa dah jawab soalan ni? Siapa dah jawab soalan ni? Dapat berapa jawapan dia? Saya jawab dah cikgu. Berapa dapat jawapan dia? 0.9 desimeter padu. 0.9 desimeter padu. Orang lain. Cikgu tulis 0.9 desimeter padu. Orang lain? Sama. Okey, sama. Okey. Kita tengok ni. Persamaan dia bagi dah. Okey, jadi nak mudah cikgu lebih suka tulis pula persamaan. So dia bagi ZnCO3 hasilnya adalah ZnO plus CO2. Okey, so kita buat ratio. Okey, persamaan tak ada markah. Ni tak ada markah lagi. Sebab apa? Sebab kita ambil balik dalam soalan. So dia kata hitung isi padu gas Y. Gas Y ni adalah gas karbon dioksida. Sama dengan berapa? Apabila 5 gram zinc karbonat. Zinc karbonat dia bagi 5 gram zinc karbonat dipanaskan. Okey. Jadi ni maklumat dia bagi dalam soalan. Tak boleh markah lagi. Sebab apa? Sebab kita ambil balik apa dia bagi. Dia bagi 5 gram zinc karbonat. Dia suruh kira isi padu gas karbon dioksida sama dengan berapa. Okey, poin yang pertama berada pada maklumat dibagi ni sebenarnya untuk awak tukar kepada mol. Hak ni awak kena ingatlah. Kita belajar tajuk 3 ni kita belajar tentang mol. Awak kena ingat formula hak mol duk tengah ni. Mol duk tengah. Lepas tu kita ada jisim. Lepas tu kita ada bilangan zarah. Okey, lepas tu kita ada isi padu ni. Ni. So kalau daripada mol semua darab belakang. Mol nak cari jisim, darab dengan jisim molar. Mol nak cari bilangan zarah, darab dengan nombor Avogadro. Mol nak cari isi padu, darab dengan isi padu molar. Okey, kalau opposite, okey, opposite ni bahagi. Opposite. Ni bahagi belakang. Cikgu rasa lebih senang gitu. Kalau nak ingat lah. Tapi terpulanglah kepada awak. Ada orang tu buat segitiga apa semua. Cikgu lebih ingat kalau jisim nak pergi kepada mol bahagi. Okey. Jadi di sini bila kita nak cari bilangan mol dia. So 5 gram zinc karbonat bahagi dengan jisim molar dia. Kita pun carilah jisim molar dia.
Okey, zinc berapa? 65. Okey, karbon berapa? 12. Oksigen berapa? 3 kali dengan 16. So, unit dia berapa? Gram per mol. Okey. Lepas tu, kita ada mol gram atas, gram bawah, mati. Maka mol tu tolak 1 naik ke atas jadi mol. So, tekan kalkulator boleh berapa sini? Boleh berapa? 0.04 mol. 0.04 mol. Okey. Lepas tu kita pun tengok ratio. Ratio kata 1:1. Jadi bila kita nampak tak cikgu kira ni di bawah dia ni. Nampak cikgu kira. Cikgu tidak lakar bawah ZNO. Cikgu kira di bawah ZN karbonat ni. Kalau awak rasa takut dia gilai, maka awak buat garis macam ni. Jangan lebih. Jangan lebih. Ni kita nak kira hak ni pula. Jangan lebih. Buat gitu. Jadi bila kita tahu ratio kata 1:1, maka kita boleh dapatlah N untuk karbon dioksida berapa. Berapa N untuk karbon dioksida? Berapa bilangan mol gas karbon dioksida? 0.04. 0.04 mol juga. Okey. Lepas tu, bila dia dapat bilangan mol, boleh carilah isi padu. Isi padu, bila dah ada mol, nak cari isi padu darab. Daripada mol, nak cari apa-apa darab. So, daripada mol, nak cari isi padu darab. Darab dengan apa? Isi padu molar. Jadi, 0.04 mol ni, kita darab dengan isi padu molar dia, 24 mol per 24 desimeter padu per mol. Okey, 24 desimeter padu mol tolak 1. Jadi, mol mati. So, bila darab 2 tu, awak akan dapat nilai berapa? Nilai ke atas lah. Iaitu 0.9 desimeter padu. So, macam mana diberi 3 markah ni? Diberi 3 markah ni. Ni dapat 1 markah. Jangan lupa unit. Kalau tak ada unit, tak boleh markah. Kemudian ada ratio. Adalah bilangan mol untuk gas karbon dioksida. 0.04 mol juga. Maka dapat markah yang kedua. Markah yang ketiga pula. Kita dah dapat bilangan mol, nak cari isi padu, darab 2 ni. Bila darab 2 ni, dapat nilai ni. Ini markah ketiga kita. Okey, itu caralah bila kita nak bagi markah kepada soalan pengiraan. Okey, ada nak tanya? Ada soalan nak tanya cikgu? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, so kalau tak ada, kita continue soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Rajah 2.1 menunjukkan formula molekul bagi butana. Oh, dia mai sebatian karbon belakang. Okey, so dia pun bagilah formula C4H10. Okey, so apakah yang dimaksudkan dengan formula molekul? Apa maksud formula molekul? Baca seorang jawapan. Nak dengar? Volunteer baca soalan, baca jawapan seorang. Saya cikgu. Siapa tu? Puteri. Puteri. Okey, Puteri, baca Puteri. Formula kimia yang menunjukkan bilangan atom yang sebenar bagi setiap atom unsur dalam sesuatu sebatian. Okey, betul. Okey, bila dia tanya formula molekul, start dia dengan formula kimia. Okey, betul. Formula molekul apa dia? Formula kimia. Okey, kita nak mula dengan formula kimia. Okey, kadang-kadang pelajar ni bila dia jawab apakah maksud formula molekul, awak pun tulislah kat sini. Bilangan atom sebenar setiap unsur. Okey, dalam suatu sebatian contohnya. Jadi, awak tak ada. Okey. Okey, awak tak ada perkataan formula kimia. Tak boleh. Dia kena ada objek. Dia panggil dia predicate. Kalau apa dia panggil? Dia ada objek kan?
Objek. Bayangan dengan objek. Objek. Objek dengan bayangan ke mana? Dia kena ada. Formula molekul ni apa? Formula molekul ni adalah formula. Formula apa dia? Formula yang menunjukkan bilangan atom sebenar setiap unsur dalam suatu sebatian. Okey. Cikgu tak payah tulis Waktu adalah daripada buku teks. Okey, so kita pergi kepada hitung jisim molar bagi butana. Dapat berapa ni? Dapat berapa ni? 58. 58. Orang lain? Kalau boleh tunjuk sedap ni, cikgu boleh tengok. Okey. Orang lain boleh berapa orang lain? 58. 58 belaka. 58. Nak tanya sekali lagi. 58. Dia boleh berapa dia? Saya tak buat lagi cikgu. Dia tak buat lagi. Orang lain? Kau tak buat lagi belaka ni. 58. 58. Siapa dia kata 58 tu? Amni. Okey, lagi? Alia Farhana ada? Ada cikgu. Alia Farhana dapat berapa? 58 juga cikgu. Sebab C4H10 kan? Okey. 58 saja tulis. Okey. Sifat H10 dia suruh hitung. Awak pun kira lah kan? 4 kali 12 tambah dengan 10 kali dengan 1 dapat berapa? 58. Gitu dapat jawapan dia. Ni. Awak buat gini lah. Okey, kalau buat gini tak boleh markah. Berapa tak boleh markah? Sebab tak ada unit dia. Tak ada unit. Berapa unit dia? Gram per mol. Gram per mol. Tak ada unit tak boleh markah. Sebab apa? Sebab dia kata jisim molar. Jisim molar ni adalah jisim bagi 1 mol bahan. Jadi bila jisim bagi 1 mol dia kena ada unit. Jisim dia apa dia? Gram. Gram per mol. Okey, tu kena ingat Kecuali kalau soalan ini dia kata hitung. Katakanlah soalan ni dia kata hitung. Form apa tu? Jisim. Molekul. Relatif. Bagi butana. Awak pun kira lah. Kalau dia kata jisim molekul relatif, awak pun kira lah. 4 kali dengan 12 tambah dengan 10 kali dengan 1 dapatlah sama dengan 58. Gitu. Sebab apa? Sebab dia kata jisim molekul relatif. Molekul relatif ni adalah perbandingan. Perbandingan dengan apa? Perbandingan dengan 1/12 darab. Okey, jisim bagi 1 atom karbon 12. Banding. Maknanya 1 molekul butana ini adalah 58 kali lebih berat daripada 1/12 darab jisim bagi 1 atom karbon 12. Itu makna jisim molekul relatif. Tapi jisim molar ini adalah jisim bagi 1 mol bahan. Maknanya kat sini 1 mol bahan ini kuantiti dia ada sebanyak 0.02 darab 10 kuasa 23. Jadi makna jisim molar bagi butana ni 58 gram per mol. Maknanya bila kita timbang 58 gram butana ni, dia sama dengan 1 mol. Dan kalau kita boleh bilang zarah dalam butana, zarah dalam 58 gram butana ini ada sebanyak 0.02 darab 10 kuasa 23 molekul dia. Okey. Boleh faham tak beza antara jisim molar dengan jisim molekul relatif? Relatif ni dia banding.
banding berapa kali lebih berat sesuatu atom berbanding dengan 1/12 darab jisim bagi satu atom karbon 12. Karbon 12 ni, bila kita karbon 12 ini adalah isotop. Isotop bagi karbon ni kan ada 3. Ada C12, ada C13, ada C14. So yang diambil adalah C12 sebagai relatif perbandingan. Okey, ada soalan nak tanya di sini? Ada soalan nak tanya? Cikgu rasa pun tak boleh lama ni. Sebab apa? Sebab bateri ni daripada 10 dia jadi 3 dah bateri iPad ni. Padahal itulah. Okey. So, ada soalan nak tanya ni? Tak ada? Tak ada, cikgu. So, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Tulis formula empirik bagi butana. So, berapa formula empirik bagi butana? Berapa formula empirik dia? C2H5. C2H5. Okey, kita kecil lah. Butana ni kan formula dia adalah C4H10 kan. Jadi kita boleh kecil. Kecil dengan C berapa? C2. Jadi jawapan dia akan jadi C2H5. Okey. Banding dan bezakan formula molekul dan formula empirik bagi butana ni. Okey. Kalau kita tengok formula molekul dia adalah sama dengan berapa? C4H10. Okey. Kemudian kalau formula empirik dia adalah sama dengan C2H5. Banding, beza, kita nak katakan dekat sini. Nak katakan lah. Nak tulis macam mana ni? Kita boleh tulis seperti dia punya takrifan. So kita boleh katakan dia, formula molekul adalah formula yang menunjukkan bilangan atom sebenar. Okey. Bilangan atom karbon dan atom hidrogen sebenar dalam satu sebatian. So manakala formula empirik adalah formula yang menunjukkan nisbah teringkas atom karbon dan atom hidrogen dalam suatu sebatian. Okey, kita boleh buat dalam bentuk ayat macam tu. So banding dan bezakan dia punya formula molekul dan formula empirik. Okey. Kita boleh buat dari segi apa dia? Dari segi dia punya takrifan. So formula molekul adalah formula yang menunjukkan bilangan atom C dan atom H. Okey, sebenar dalam suatu sebatian. Okey, manakala formula empirik adalah formula yang menunjukkan nisbah teringkas atom C dan atom H dalam suatu sebatian ataupun dalam butana. Suatu sebatian ni kita boleh tulis butana. Okey. Boleh Kita masuk je. Gapo kita tahu daripada butana tu. Butana ni atomnya adalah karbon dengan hidrogen. Okey, sebatiannya adalah butana. So formula molekul adalah formula yang menunjukkan bilangan atom C dan atom H sebenar atau bilangan sebenar
Okey, ayat tu sedap lagu mana? Bilangan sebenar atom C dan atom H dalam suatu sebatian. Cikgu rasa sebenar ni lagi comel. Okey, duduk sebenar dulu. Bilangan sebenar. Okey, sebenar atom C dan atom H dalam butana. Okey. Manakala formula empirik adalah formula yang menunjukkan nisbah teringkas atom C dan atom H dalam butana. Okey, itu kita panggil banding beza formula molekul dan formula empirik. Okey. So ada soalan nak tanya? Cikgu, banding tu bukan ke persamaan? Persamaan. Cikgu bagi perbezaan kan yang ni? Banding dan beza. Banding dan beza. Kalau samanya atom karbon dengan atom hidrogen. Gitu maksud awak. Okey. Jadi maknanya kat sini kalau kita nak buat sama ke dia sama? Buat sama ke dia Tak sama? cikgu, sebab soalan tu dia tanya banding ke, kalau banding ke dia persamaan. Tu saya tanya. Takut. Tak, kalau banding saja. Kalau bandingkan, okey, banding formula molekul dan formula empirik. Kalau dia kata banding, maknanya di sini dia kena ada, kalau banding sajalah, dia kena ada sama, dia kena ada beza. Tu. Kalau dia banding saja. Kalau dia kata banding antara formula molekul dan formula empirik. So kalau kita nak buat samanya, ada juga sama. Gapo dia sama antara dua ni? Dia jadi banyaklah markahnya. Okey, sama kita boleh katalah kedua-dua formula molekul dan formula empirik bagi butana terdiri daripada atom karbon dan atom hidrogen. Boleh juga. Okey. Tetapi bila dia kata formula molekul dengan formula empirik ni, sebenarnya dia nak refer kepada bilangan sebenar dengan nisbah teringkas. Okey. Sebab formula molekul tu bilangan sebenar. Formula empirik ni adalah nisbah teringkas. Okey, boleh Okey, sebab duduk di bawah struktur. Kalau kita buat dalam esei, kita boleh buat jadual lah. Boleh buat jadual formula empirik dengan formula molekul. Okey, so boleh Jadi kalau soalan dia kata bandingkan antara, hak tu kena cari persamaan, hak tu kena cari perbezaan. Okey, kalau dia kata bandingkan. Okey. So soalan seterusnya. Rajah menunjukkan satu persamaan kimia. Okey, diagram 2.2 menunjukkan. Okey, rajah 2.2 menunjukkan satu persamaan kimia. Okey, so dia kata jawab soalan berikut. Nyatakan warna bagi PBI tu. Apa warna PBI tu? Apa warna PBI tu? Kuning. Kuning. PBI tu warna dia kuning. Kuning. Boleh Okey, selain daripada kuning, apa yang awak tahu tentang PBI tu? PBI tu ni. Selain daripada warna dia kuning. Apa lagi awak tahu tentang PBI tu? Siapa nak bagi tahu apa lagi awak tahu tentang PBI tu? Okey, dia pepejal kan? Okey, jadi PBI tu ni selain daripada kuning, awak perlu tahu adalah pepejal kuning ini larut apabila panas dan apabila sejuk, pepejal kuning muncul semula. Ni cerita pasal PBI tu. PBI tu. Macam awak tengok tadi, apa dia tadi? Kita tahu ZNO, PBO. Okey. Jadi PBI tu ni lah. Warna dia kuning.
Okey, tetapi pepejal kuning, solid ni pipi pepejal. Pepejal dia kuning. Tetapi pepejal ini kalau kita panah dia larut. Tetapi bila kita sejuk dia lepas panas kita biar dia sejuk. Pepejal kuning itu muncul semula. Tu sifat bagi PBI2. Okey, jadi kalau dia larut masa panas, PBI2 ni garam tak larut atau garam larut? Garam larut atau garam tak larut? Sebab bila panas tu, dia larut. Bila sejuk, pepejal muncul semula. Dia boleh dikelaskan dalam kumpulan garam terlarutkan atau garam tak terlarutkan. Senyap belakang. Okey. So dia dikategorikan dalam kumpulan garam tak terlarutkan. Kenapa? Buku teks dekat tepak pun cikgu dah bagi kat awak, skema pun cikgu dah bagi kat awak. Sebab apa? Sebab istilah garam tak terlarutkan ni adalah garam itu tak larut pada suhu bilik. Istilah garam terlarutkan adalah garam itu larut pada suhu bilik. Suhu bilik. Sekarang ni PBI tu panah ni baru dia larut. Jadi kalau kira terpanah dia larut tu kita tak kira. Jadi dia masih lagi dalam kategori ataupun dalam kumpulan garam tak terlarutkan. Okey, boleh faham kau tu? Cikgu terai jelas tu. Boleh faham So soalan dia, nyatakan nama bagi satu bahan tindak balas dan satu hasil tindak balas. Okey, nyatakan nama bagi satu bahan tindak balas dan satu hasil tindak balas. Jadi sini tekan pada nama. Satu bahan tindak balas, satu hasil tindak balas. Ambillah mana-mana. Bahan ni hok sebelum, hasil ni hok selepas nak panah. Jadi bahan ni sama ada nak ambil kalium, iodida ataupun awak nak ambil plumbum 2 nitrat. Boleh? Mana-mana satulah. Jangan kata kita tahu gak, kita buat dua-dua. Jadi sebab dia kata satu, maka kita ambil satu saja. Hasil dia sama ada kita nak ambil kalium nitrat ataupun kita nak ambil plumbum 2 iodida. Okey. Sini ni kena perhati molek sebab baru ni pelajar banyak salah. Salah mana? Ni dua ni. Jangan tak buat. Kalau tak buat salah. Sebab PB tu dia mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Jadi bila kita nak menamakannya, kita mesti nyatakan nombor pengoksidaan. Macam mana kita tahu plumbum 2? Kenapa tidak plumbum 4? Okey, apabila dia combine dengan PB, formula dia jadi PB2 plus dengan I2. Okey, PBI2 tu makna PB2 plus, I2 adalah I minus. Okey, sebab itulah nama dia PB plumbum 2 iodida. Okey. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya?